Dia tak mula lagi. Okey, baik. So ini soalan nombor 4. So soalan nombor 4 untuk bahagian cukai pendapatan. Okey, so sepatutnya kamu dah baca lah kan? So ini adalah fail cukai untuk Suraya. Jadi tengok kat sini, inilah dia punya pendapatan tahunan. So derma ini di bawah pengecualian cukai. Pengecualian, betul lah kan? Okay. And then kat sini dia tulis pelepasan cukai. Jadi semua bawah ni semua adalah pelepasan cukai. Kemudian kat bawah dia kata dia dapat rebate 400. Okey, apa dia diri ni? Okey, apa nak cakap kat sini ni? 1, 2, 3, 4. Okey, 400 ini merujuk kepada sini, diri ni. Saya takut kamu keliru. Okey, di mana kalau kamu baca dari bawah kan, zakat pendapatan 500, zakat simpanan 150, zakat fitrah 200. Jadi semua kat bawah ini adalah sebenarnya rebate. Di mana dia bayar zakat dan juga dia dapat rebate daripada pendapatan bercukai di bawah 35,000. Okey. Di mana dia tulis kat sini dirilah 400. Ni pendapatan bercukai dia bawah 35,000, so dia dapat RM400. Nanti kita buat kira-kira, kita tengok betul ke tidak. Okey, kemudian dia kata kat sini dia buat PCB RM50. So kita kena kira pendapatan bercukai Suraya, bukan cukai pendapatan. So dia nak pendapatan bercukai. Jadi formula pendapatan bercukai pendapatan buat short form je lah. Okay, adalah jumlah pendapatan tahunan. Kamu akan tolak pengecualian dan tolak pelepasan. Okay, so jumlah pendapatan ambillah 70,000 atas ni. Okay, so 70,000 tolak pengecualian iaitu 4,000, di derma 4,000. Okey, pelepasan kamu patut tambah semua ni lah. 1, 2, 3, 4. Okey, sebelum tu cek satu-satu. Ada tak dia terlebih daripada had limit? Okey, kat sini 5,000, 1,300 tak ada masalah. Sini 2,200 tak ada masalah. 6,000 tak ada masalah juga. Okey, so kamu tambah ni sepatutnya dapat 18,500. Betul Kalau saya tersalah kira, kamu bagi tahu saya tau. Okay. So tolak 18,500. Jadi kamu patut dapat pendapatan bercukai 47,500. Okay. Kalau betul kamu dapat itu amountnya, tanda betul lah. Kalau ikut pengalaman saya penandaan ni, berkemungkinan kamu akan dapat 3 markah untuk soalan A ni. Berkemungkinan lah, saya tak tahulah markah dekat mana. Mungkin markah pertama adalah bila kamu tambah semua pelepasan. Markah kedua bila kamu tolak. Guna formula ni, tolak. Markah ketiga jawapan akhir. Okay. Bagi saya itu je lah markah yang kita boleh bagi. Okay. So B, berdasarkan kadar cukai pendapatan yang ditunjukkan dalam jadual, kita nak kena kira cukai pendapatan pula. Okey. So sekarang kita tengok kat sini, pendapatan bercukai dia 47,500. Okey. Kalau ikut kat sini, dia tak berhak dapat rebate. Betul tak? 35,000. Ya, betul. Betul kan? Okey. Tetapi dekat sini, dia tulis dia ada rebate. Okey, kena ingat benda ini
fail ini ditulis oleh Suraya, bukannya Jabatan LHDN ke, Jabatan Percukaian ke. Jadi kita boleh betul kan? Maksudnya ini bukanlah tetap. Okay, contoh macam kat pelepasan ni kan, kadang-kadang dia bagi lebih daripada limit kan, lepas tu kita tukar. Jadi inilah contoh dia. Jadi kamu kena tolak, maksudnya rebate ini kita tak akan ambil kira di bawah rebate cukai. 400 ni kita tak akan tambah. Okay, jadi kita akan ambil kira hanyalah rebate dia yang kat bawah ni je lah. 12 tambah 150 tambah 500. Jadi rebate kamu patut tambah dapat 662. Rebate 400 tidak dikira sebab dia punya pendapatan percukai lebih daripada 35,000. Okay. So jadi kita kira cukai pendapatan. So rebate dia dapat 662, nanti kamu kena tolak lah 662. Jadi sekarang tengok daripada pendapatan bercukai, pergi kepada jadual. Jadi dia ada kat bawah sekali. Apa bawah sekali? Sebelum bawah ini 47,500. Jadi kita akan ambil 600 dengan 8%. Okay. So kat sini jalan kerja 600 tambah 47,500 kita akan tolak dengan 35,000. Betul kan? Dia punya had tadi 35,000. Kemudian darabkan dengan 8%. Kemudian tolak kita punya rebate 662. Okay, so kamu kira lah nanti 600 ni kita tambah dengan kamu tolak ni akan jadi 12,500 darab 8%. Tolak 662. So make sure kamu darab dahulu barulah kamu tambah dan tolak. Okay, so akhir sekali kamu akan dapat cukai pendapatan dia 1,600. Okay, betul tak? Dapat tak? Okay. 1,662 ke cikgu? 162 Tolak 662. Tolak 1,600. 938. Betul? Ya, ya. Betul. Okay, terima kasih. 38. Salah tengok angka kat sini. Okay, so tu cukai pendapatan. Okay. Alright, bila saya tambah kat bawah ni kamu tengok B dengan C. Kat sini dia minta berdasarkan kadar cukai pendapatan yang ditunjukkan dalam jadual berikut. Hitung jumlah cukai pendapatan. Okay. So kat sini kamu tengok bila saya baca B, saya akan bagi jawapan 938. Tetapi bila saya jawab C, hitung cukai kena bayar. Maksudnya dalam bahasa Melayunya dia berbeza. Now, apa soalan B dengan soalan C nak adalah, okay, soalan B dia hanya nak tahu yang menggunakan jadual sahaja. C, selepas kita dah tolak rebate. Faham tak? Apa yang saya nampak lah daripada soalan ni. Okay, so maksudnya kan soalan B, jadi soalan B sebenarnya kita tak perlu ambil ni 662. So soalan B sebenarnya dia nak sampai 1,600 saja. Faham tak? Lepas tu C barulah dia nak cukai yang dibayar tu kita tolak rebate. 1,600 kamu tolak 662. So dapat 938.
Berdasarkan daripada soalan B dengan C lah. Cikgu tengok perbezaannya. Kalau tak C tu sama je benda yang kita kira di B. Okey, tetapi ya, sekiranya di B kamu dah kira dah, kamu tolak siap-siap 662 dan kamu bagi jawapan akhir 938 ya. Okey. Jadi di C kamu just tulis je balik 938 sebab kamu dah kira di B kan. Itu ikut pemahaman kamu. Okey, bila cikgu menanda, dia macam ni Cikgu bila matematik kita menanda, kita akan tengok dari atas. Okey, sekiranya di atas kita dah tengok kamu dah buat jalan kerja, maksudnya markah untuk C tu ada. Kamu berhak dapat markah walaupun kat sini kamu dah tolak rebate siap-siap. Okey, jadi tak ada masalah. Untuk matematik SPM, pemarkahan SPM, tidak ada masalah sekiranya kamu terus kira siap-siap cukai pendapatan tolak rebate kat sini. Kamu akan dapat juga markah penuh. Okey, jadi jangan risau. Okey tapi ini saya cakap dari segi soalan je lah. B dengan C. Perbezaan. So kat sini dia nak hitung jumlah cukai pendapatan. Hitung cukai kena bayar. Maksudnya ada beza lah tu. Sebab kalau saya baca dalam bahasa Inggeris, calculate her total income tax for the assessment. So income tax kat sini dia nak yang dalam jadual sahaja. Okey, kita teruskan. Ada 15 minit. Allahu Akbar. Okey, so berapakah baki cukai kena dibayar oleh Suraya? Okey, kenapa dia tanya ni? Sebab kita ada PCB RM50 sebulan. Baik, jadi kamu akan kira berapa PCB yang dia dah bayar. So PCB setahun kena tunjuklah 50 kamu darabkan dengan 12. Okay, dapat berapa tu? 600. 600. Okay, terima kasih. Okay. Jadi cukai yang perlu dibayar adalah 938. Ya. So cukai perlu bayar 938. Kita akan tolak 600. Jadi dia kena top up RM338. Okay. So siapa yang boleh dapat buat semua ni? Alhamdulillah. Cuba angkat tangan sikit siapa yang dah buat dan betul semua. Yang saya tahu si Azrizan mesti dah buat sebab dia tanya saya. Yang lain-lain? Oh, korang tak boleh angkat tangan Okay, maaf. Okay, kita teruskan. Alright, so hopefully cukai pendapatan tak ada masalah. Very straightforward. Okay. So, kita pergi kepada soalan nombor 7. Okay, sebelum kita mula soalan nombor 7, cikgu nak kena minta maaf lah. Saya nak kena minta maaf, semalam saya terlepas pandang. Bila Azrizan tanya saya baru saya teringat. Okay. Kat sini bersama, okay, bersama, ikut dia ada syarat untuk taksiran bersama. Okay, bila bersama, individu ini kita tak tambah. Maaf, cikgu minta maaf. Okay, jadi ini bukan 18,000. Kita akan ambil seorang saja sebab limit untuk individu adalah 9,000 walaupun dia tak tulis kat situ. Okay. Kemudian untuk anak, kanak-kanak, kamu akan tambah saja sekiranya ada. Okay, suami dan isteri sekiranya ada, kamu tambah. Okay, jadi dia kalau kat sini ada 2,000, dia akan jadi 6,000. Okay, so sekiranya isteri, contoh soalan nombor 7 ni, cikgu tengok sekejap. Okay. So soalan nombor 7 ni, kamu tengok kita ada individu, kita ada isteri, kita ada anak. Okay, so anak ni kamu akan tambahlah. Jadilah dia 6,000. Sekejap, mana saya punya ni? Okay. So isteri, kamu sepatutnya
ada salah satu je lah logiknya. Takkanlah contoh Mastura tu dia ada isteri juga. Faham Melainkan dia tulis kat situ suami. Tapi saya tak silap saya macam tak pernah ada soalan di mana dia letak kat sini suami lah. Selalunya dia letak isteri sahaja. Okey. Kenapa? Saya pun tak pasti sebab saya seorang perempuan. Jadi tak pastilah kalau dalam cukai ni dia ada rate untuk ketua keluarga. Suami lah, bukan isteri ketua keluarga kan. Okey. Jadi isteri ni takkanlah ada Mastura pun ada amount untuk diri dia sendiri. Takkan. Okey. Kalau Mastura untuk diri dia sendiri sepatutnya dia di bawah individu. Diri dia. Okey. Jadi untuk individu bersama dia hanya satu saja 9,000. Kita tak tambah. Yang lain-lain kita tambah. Okey. So kat sini kita ada Mastura dengan Rosli. Okey, so pendapatan dia 168,000. Satu lagi 48,000. Okey. So pertama dia nak cukai pendapatan bagi taksiran cukai bersama dan juga berasingan. Okey, kita buat bersama dahulu. Okey, bila bersama sepatutnya kita punya pelepasan sini 9,000, 3,000, sini adalah 6,000. Ini kamu tambah akan jadi 4,800 tetapi ada had limit 2,500 saja. 2,500 je lah kena letak. Okey, sama juga dengan insurans hayat dan KWSP. Kamu tambah dia akan lebih daripada 6,000. Jadi kita akan letak 6,000 sahaja. Okey, so pelepasan ni tambah semua dapat berapa? Aduh, tak pula saya tulis kat sini. 6,500. 6,500. Macam pelik je. 26,500. Okey, 26,500. Terima kasih. Okey, so ini pelepasan. Okey, so derma dengan zakat. Okey, so ini akan jadi 1,100 dan zakat akan jadi berapa ni? 1,750. Jadi tambah ni berapa? Kenapa saya nak tambah? Maaf. Lain-lain kan tu. Ya, terima kasih. Derma ini di bawah pengecualian. Zakat ni kita bawah rebate. Terima kasih. Saya sakit tekak sebenarnya. Alright. So kita teruskan. Baik, so kiraan bersama. Buat kat bawah ni lah. Kita kira pendapatan bercukai dahulu. Pendapatan bercukai. Jadi tambah ni. Atas ni 68 dengan 48,000 ni. Tambah sepatutnya dapat 116,000. Okey. So jadi jumlah pendapatan tahunan 116,000. Kita akan tolak pelepasan 26,500 dan tolak pengecualian 1,100. So dapat berapa lah tu? 88,400. Betul? Betul. Okey, terima kasih. So kat sini tak berhak dapat rebate 400. Jadi cukai pendapatan kita tolak zakat sahaja. So 88,400. Tengok dalam jadual, kamu refer kepada mana? Dalam buku teks ke? RM70,001 hingga 100. Ya. Kamu tengok dalam buku teks ke? Ataupun yang saya tulis tadi? Saya dah padam dah Ada di sebenarnya. buku teks.
Okey, terima kasih. Okey, jadi berapa amount dia? 800 lebih Sekejap tengok. 6,300 ke? Betul ke? Cukai dasar dia. Siapa? Okey, saya tengok buku teks lah. Saya tak buka buku teks ni masalahnya. Kejap. Saya tengok. Check. 4.600. 4,600. Okey, terima kasih. 4,600. Saya main teka je tu. Okey, lepas tu tambah kat sini 88,400 tolak 70,000. Kalau 70. Ya, betul. Darab berapa persen? 21. Okey, so 21%. Lepas tu kita akan tolak zakat 1,750. Okey, akhirnya kamu dapat berapa ni? 6.714. 114. Okey, betul. Terima kasih. Okey, ngam. Okey, so sekarang kita buat untuk berasingan. Asingan saya buat kat bawah ni lah. Okey, so berasingan kita buat untuk Rosli dahulu. Okey, pendapatan bercukai kita akan ambil 68,000. Kita tolak dengan pendapasan dia iaitu 9,000. Kita tambah ni semua sampai ke bawah. Tetapi 7,000 kita akan gantikan dengan 6,000. 2,800 kita gantikan dengan 2,500. Okey, kalau kamu tambah semua tu sepatutnya berapa tu? 23.500. Okey, good. So, kemudian tolak pengecualian derma iaitu 600. So, patut dapat 43,900. Betul ke? Dapat? Betul. Dapat. Okey. Okey, kemudian kita tengok cukai pendapatan. So 43,900. Saya tengok dari atas ni je lah. Okay, so dia akan ambil 600 dengan 8%. So jadi kat sini 600 tambah 43,900 tolak berapa tadi? 40,000 35,000. Okay. Darab dengan 8%, tolak zakat Zakat jangan lupa 1,250. So dapat berapa akhir sekali? 52. 62. Berapa? Berbeza pula. Okay, saya pun kiralah saya punya dulu. Takut salah. Okay. So 600 ni kita akan tambah dapat 712. Tolak 1,250. Betul ke? Betul. Okay. Tolak. So 62. Salah tekan kalkulator mungkin. Okay. So cukai pendapatan untuk suami dia RM62 sahaja. Okay. So kemudian kita akan kira isteri. Turun bawah sikit. Okay. So isteri. Pendapatan bercukai. So, jadi 48,000
tolak pelepasan dia. Ini semua. Kita boleh ambil semualah. Tidak perlu tukar apa-apa. So berapa tu? 5, 6, 7, 19,000 11,000. Betul ke tu? Okay. So Ya, cikgu. kemudian kita akan tolak derma dia. Derma dia 500. Okay, dapatlah dia pendapatan bercukai 28,500. Okay, so dekat sini dia dapat tambahan rebate RM400. Okay, so cukai pendapatan. So 28,500 di bawah kategori ni. So dia 150 dengan 3%. Okay. 150 tambah 2850 tolak 20,000 darab 3%. Okay. Kemudian kita tolak dia punya zakat 500, tolak lagi rebate tambahan 400. Sebab dia punya pendapatan bercukai kurang daripada 35,000. Okay. So dapat berapa kat sini? Saya pun kira sekali lah. Takut. Negatif. Dapat negatif. Negatif berapa? RM495. Negatif 495. Okay. Ada yang dapat lain? Sebab saya pun dapat negatif 495. Okay. Jadi akhir sekali kita akan letak kat sini cukai pendapatan adalah kosong. Okay. Untuk isteri. Baik. Bila kita kira cukai pendapatan berasingan, kita nak tambah untuk cukai berasingan. Kamu jangan tambah 62 tambah kosong. Dia mesti 62 tambah negatif 495. Okay. Untuk taksiran yang macam ni kan, kita nak kena bandingkan yang bersama atau berasingan, kita akan ambil nilai negatif tu. So akhir sekali, cukai pendapatan berasingan adalah 62 tambah negatif 495. So kamu akan dapat negatif 433. So kosong. Barulah kamu letak kosong akhir sekali. So maksudnya pasangan suami isteri ini tidak perlu bayar cukai. Dia tak perlu bayar apa-apalah. Okay. Baik. So itu dia 30 minit sudah. Okay. Ada soalan tak so far? Tidak, cikgu. Tak ada. Okay, tak ada. Yang lain-lain ada ke? Tak ada? Okay, nanti boleh cuba-cuba soalan lain-lain tu ya. Kalau kamu ada buku latihan, buatlah buku tu. Kalau kamu nak beli buku latihan, cikgu cadangkan buku penerbitnya adalah Pelangi. Okay, kalau kamu nak belilah. Okay, set-set soalan. Tapi sekarang saya tengok dekat buku, kedai buku Sandakan ni macam susah nak jumpa Pelangi tu sebab ada orang dah order banyak-banyak untuk sekolah dia. Okay. So hari ni kita pergi kepada 4 lagi jenis cukai yang kita ada. Cikgu, Ya. soalan B. Oh, kita tak habis lagi. 7B. Maaf, terima kasih. 7B. Okay. Alah, ini pun nak suruh saya jawabkan ke? Okay, mana satu yang menguntungkan? Mestilah berasingan ya. Okay, kenapa? Kamu cakap lah sebab kamu kena guna kiraan kamu. Kamu jangan cakap suka hati je. Cakap disebabkan kerana
perkiraan taksiran cukai pendapatan secara bersama adalah RM6,714 iaitu lebih daripada taksiran cukai pendapatan berasingan iaitu RM0. Itu je. Gunakan apa yang kamu kira kat atas. Okay? Alright. So kita teruskan dengan 4 lagi cukai. Okay, cikgu akan try buat 10 minit ke 7 minit. Ikutlah. Okay. So kita pergi kepada cukai jalan yang pertama. Okay, cukai jalan ni kita akan gunakan, mesti ada jadualnya. Dan jadual ini adalah sama seperti income tax punya jadual, kadar. Dia tidak berubah, dia akan sama sahaja. Melainkan JPJ kita mengubah dia punya kadar ni lah. Kalau tak silap saya, kadar ni sama juga dekat JPJ. Okay. Kalau kamu ada motor ke kan motor pun kena bayar cukai kan. Inilah cara dia kira. Macam mana dia kira cukai. Tapi cukai jalan ini berbeza dari dekat Semenanjung dengan dekat Borneo. Sabah Sarawak berbeza. Sabah Sarawak lebih murah. Kenapa lebih murah? Sebab jalan kat Sabah Sarawak dia tak sebanyak dekat Semenanjung. So dekat Semenanjung tu sebab jalan dia populasi satu benda, populasi dia banyak dan dia ada banyak penambahbaikan dan maintenance. Dalam bahasa Melayu tak tahu apa. Maintenance dia lebih banyak di Semenanjung. Sebab jalan dia lagi banyak. So kat Sabah sebab tak banyak jalan, sebab tu kadar di Borneo dia tak setinggi di Semenanjung. Okey. Baik, sesiapa tahu cukai jalan ini lagi tinggi sisi, lagi mahal ke lagi murah? Lagi mahal. Ya, lagi mahal. So enjin kita bila cakap pasal sisi, tengah cakap pasal enjin. Ini untuk perempuan lah kalau tak tahu. Kalau macam saya dah berkejaya, dah ada kereta sendiri, saya tahulah sisi tu apa. Okay. So kalau kita ada kereta Myvi kan, Myvi dia akan tulis tu 1.3, 1.5. So maksudnya itu bergantung kepada sisi. 1.3 adalah 1300 cc. Okay. Dan cc ni kalau di dunia sebenar dia akan tulis di atas geran kenderaan kamu. Geran kenderaan ada. Okay. So kalau kita tengok 4-wheel drive, rasa-rasa cc dia berapa kat sini? 4-wheel drive, siapa ada? Keluarga ada 4-wheel? Tak pernah tahu berapa cc. Okay. So 4-wheel dia akan lebih daripada 2000 cc. Kalau 4-wheel yang murah-murah tu mungkin dia ada 1700. Okay. 4-wheel yang betul-betul masuk hutan tu dia berkemungkinan ada sampai 3000 cc. Lagi besar enjin, lagi kuat horsepower dia, lagi senang dia nak naik bukit ke, nak masuk hutan ke, lagi laju. Dia akan jadi lagi laju. Okey. Sebab tu motor kita ada sisi dia sikit je motor. Sebab dia kecil je. Baik, so kita tengok sini. Encik Suganti memiliki sebuah kereta dengan kapasiti enjin 2494cc. So ini dikira kalau in real life, depan sebenar 2.5 lah. Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan di bawah, Masya Allah, diberikan di bawah kod. Hitung jumlah cukai jalan yang Encik Suganti perlu bayar untuk keretanya. Okey, ini sisi macam kita buat income tax kadar, tengok dia di bawah kategori mana satu. So tengok kat sini, dia di bawah kategori ni. Jadi bila kira cukai jalan, senang je lah. Cukai jalan sama dengan ambil base kadar asas dia 380 tambah. So sisi kita 2494 kereta tolak
2,000 bukan 2001 2,000. Darabkan dengan berapa ringgit? RM1. Tak payah tulis RM lah. Saya darab 1 je lah Kamu faham RM1. Okey, jadi 380 kita akan tambah RM494. So dapat berapa lah tu? 874 ringgit. Okey, jadi Encik Suganti ni dia kena bayar cukai jalan sebanyak RM874. Begitu saja cara nak kira cukai jalan. Mudah. Okey. Sekarang cuba kamu kira kat sini. Soalan nombor 2. Cukai jalan. Sisi dia adalah 1799. Okey, saya bagi 2 minit lah. Okay. Okey, bagi tahu cikgu berapa dia punya cukai jalan. Kamu dapat berapa? Okey, ada sesiapa dah dapat cukai jalan? Berapa? Sekejap tengok macam pelik. Macam pelik. Okey, jadi kita akan guna kadar asas 200. 159.60 sen. Mana boleh? Kadar asas dia pun dah 200 dah. 279.60 sen kah? Ya, betul. 279.60 sen. Sebab kadar asas dia Azrizan dah 200. Jadi dia mesti lebih daripada itu. Kamu tersalah ambil sisi kot. Okey, so 200 kita tambah 1799, kita akan tolakkan 1600. Darab 40 sen, 0.4. So jadi 200 ni kita akan tambah RM79.60 kat belakang. So jadi 279.60 sen. Dapat tak Azrizan? Dapat. Dapat Okey, saya rasa Saya mungkin kita salah tengok sisi Tambah tadi baru darab. Okey. So kena darab dahulu. Okey. So nanti soalan nombor 3 boleh cuba sendiri. Benda yang sama. Sekarang kita tengok kepada nak buat yang senang dahulu ke nak buat yang susah dahulu? Buat senang dahululah, kita buat cukai jualan dan perkhidmatan. Okey. So, cukai jualan dan perkhidmatan dia ada 2 benda. Satu adalah barangan, satu adalah perkhidmatan. Okey. Tapi dalam soalan dia akan bagi tahulah barangan ke perkhidmatan. Jangan risau. Okey, apa yang kamu kena ingat, sekiranya dia adalah barangan, okey, dia akan bagi cukai jualan dan soalan akan beri kadar cukai. Ini kadar cukai akan diberi. Sebab dia berbeza-beza. Dia boleh jadi 5%, dia boleh jadi 10%, dia boleh jadi berapa persen, suka hatilah. Dia bergantung kepada orang yang menjual. Okey, jadi dia akan diberi dalam soalan. Tetapi kadar perkhidmatan dia hanya ada satu sahaja kadar, iaitu 6%. So kalau soalan minta kamu kira cukai perkhidmatan,
mesti ingat 6%. Walaupun dia tidak bagi dalam soalan kamu kena tahu. Okey. So benda yang kena ingat adalah cukai perkhidmatan akan sentiasa kekal 6%. Baik, soalan nombor 1. Encik Azrul melanggan suatu perkhidmatan internet jalur lebar dan jumlah langganan bulanan ialah RM130 bagi pelan internet 100 MB. Okey. So hitung jumlah cukai perkhidmatan. Dia nak cukai perkhidmatan. So dekat sini kita kena guna 6%. So jadi tulis dekat sini cukai perkhidmatan. Dia minta cukai dia tak minta berapa banyak Encik Azrul kena bayar. Kalau dia minta berapa banyak Encik Azrul kena bayar, kamu kena tambah RM130 dengan cukai perkhidmatan. Tapi sekarang soalan minta cukai perkhidmatan sahaja. Okey. So cukai perkhidmatan sama dengan berapa ringgit? Kita punya perkhidmatan 130. Kita darabkan dengan 6%. So 6% ni 0.06 lah. Okey. Cikgu suka tulis macam ni. Dia 6% ataupun 6/100. Sesiapa yang tidak tahu. Okey. So akan dapat berapa kat sini? RM7. 8%. RM7.80. Okey. Jadi jawapan akhir mesti dalam 2 titik perpuluhan sebab ini melibatkan duit. Okay, jangan kamu tulis 7.8. Jadi salah ni. Mesti 7.80. Okey. Teruskan. Soalan nombor 2. Joey telah menempah makanan dari sebuah restoran melalui suatu perkhidmatan penghantaran makanan. Macam Grab ke ataupun Foodpanda lah kot. So invoice atas talian yang berikut menunjukkan makanan dan minuman yang ditempah serta harganya. Nampak ke? Okey. So nasi goreng ada 3 tu semualah. Okey. So sekarang dia nak hitung jumlah yang perlu dibayar oleh Joey selepas mengambil kira bayaran cukai perkhidmatan. Dia nak jumlah yang perlu dibayar. Bukannya dia nak cukai perkhidmatan. Dia nak semua sekali. Okey, jadi kamu kena kira semua sekali lah. Okey, so kira dahulu. 3 maksudnya RM15. Bukannya satu item tu RM15 So sepatutnya soalan ni pun kenalah clear kan. Ni jumlah. Okey. So jadi kita tambah dahulu untuk kita tahu berapa harga base lah, harga asal dia. So kamu tambah berapa ni 15 tambah 16. Oh, itulah dia tulis kat sini RM40.90. InsyaAllah. Cikgu pun tak nampak. Okay. So jumlah RM40.90. Jadi cukai perkhidmatan yang kita kena kira adalah 6%. So RM40.90 darab dengan 0.06. So dapat berapa? 2.454. Okay, sebab ni bukan jawapan akhir lagi. Jadi boleh je kita ambil kira 3 titik perpuluhan. Sebab dia bukan jawapan akhir. Okay, so barulah jumlah perlu bayar. RM40.90 tambah 2.454. So dapat 43.354. Jadi 2 titik perpuluhan 43.35. Itu sahaja. Okey, jelas? Baik. So 2 soalan je cikgu akan buat. 3 dengan 4 kamu kena try sendiri. So 3 dia still makan. Cuma dia nak suruh kamu kira harga makanan sebelum cukai. Ini dia dapat bil ni
termasuk cukai perkhidmatan. Macam mana kamu nak kira makan sebelum kamu kira cukai? Okay. So saya bagi clue dia macam ni. Bila kita kira harga makanan sebelum cukai, kita boleh letak dia sebagai bentuk peratus. Okay. So anggaplah 100% adalah harga sebelum cukai. Okay. Jadi sebab kita ada 6% harga selepas cukai, maksudnya harga sebelum cukai kita akan tambah 6% daripada harga selepas cukai. So dia akan jadi 106%. Jadi kita boleh kata 106% adalah harga selepas cukai. Jadi apa yang kita ada sekarang adalah harga selepas cukai. Jadi kamu boleh wakilkan 106% adalah sama dengan RM200.98. Jadi kalaulah saya punya RM200.98 adalah 106%, macam mana saya nak dapatkan 100%? Macam mana saya nak wakilkan dia supaya dia dapat 100%? Bila saya tahu ini. Okay, ini adalah nisbah dalam topik nisbah ratio. Ada idea tak? Boleh ke? Boleh saya tinggalkan kamu di situ? Boleh selesaikan sendiri ke tak boleh? Ya, saya Boleh insyaAllah. boleh insyaAllah. Okay, so just cari je lah 1% berapa. Jadi kamu darab dengan 100, dapatlah 100%. Gitu saja. Okay, so kita teruskan kepada cukai pintu dan cukai tanah. Okay. Kita ada masa. Okay, saya nak tahu, ada sesiapa tahu apa beza cukai pintu dengan cukai tanah? Nama pun pintu dan tanah. Ada sesiapa tahu? Okay, saya bagi dua situasi lah. Okay, keluarga A, dia tinggal di apartment. Okay, keluarga B, dia tinggal di rumah teres. Okay. Cuba bagi tahu saya, keluarga A, adakah dia kena bayar cukai pintu dan cukai tanah ataupun tidak? Ataupun dia kena bayar salah satu sahaja? Siapa tahu? Bayar salah satu je. Ya, salah satu sahaja. Kalau keluarga A yang duduk di apartmen, dia hanya perlu bayar cukai pintu sahaja. Sebab dia beli tidak termasuk tanah. Dia hanya beli rumah tu saja. Okay. Manakala keluarga B yang duduk di rumah teres, dia kena bayar dua-dua. Dia kena bayar dua-dua. Okay, so dia kena bayar cukai pintu dan juga cukai tanah. Dua-dua dia kena bayar. So harap-harap kamu faham. So kalau kamu ada ladang estate, perlukah kita bayar cukai pintu? Saya tanya. Tidak. Tidak perlu. Melainkan kamu memang ada rumah ke atas ladang estate tersebut. Kalau kamu memang kamu duduk di estate, ada satu rumah di estate, so kamu kena bayar cukai pintu dan juga cukai tanah. Sekiranya estate itu semata-mata untuk pertanian sahaja, so cukai tanah sahajalah kamu bayar. Sebab itu kalau estate tu ada rumah pekerja-pekerja dia sekali, setiap rumah di dalam estate tersebut mesti dikenakan cukai pintu. Tu dia. Nak cakap lah. Jadi siapa orang estate dia banyak rumah-rumah, maksudnya dia kaya dah tu kot. Kena bayar banyak cukai. Okey, kita tengok soalan nombor 1.
Encik Yi memiliki sebuah rumah teres 2 tingkat. Okey, kamu tengok dia dah ada rumah teres 2 tingkat. Confirm dia kena bayar dua-dua. Okey, berkeluasan 2,800 kaki persegi di Kuala Lumpur. Anggaran sewa rumah itu ialah 1,600 sebulan. Baik. Bila kita kira cukai pintu dan cukai tanah, ada dua benda yang kita perlu tahu sebelum nak kira. Cukai pintu, dia akan ambil kira anggaran sewa rumah itu berapa dalam setahun. Bukan sebulan Jadi nanti kamu kena kira dia dalam setahun. Okey. Manakala cukai tanah, dia akan ambil kira keluasan tanah tersebut. Faham Jadi bila nak kira cukai pintu, dia tengok anggaran sewa rumah ataupun anggaran nilai rumah tersebut dalam setahun. Manakala cukai tanah akan ambil kira keluasan tanah tersebut dan dia akan ada kadar lah berapa sen untuk satu kaki persegi. Okey. So sekarang kita pergi soalan 1A. Hitung jumlah cukai pintu. So dia nak cukai pintu saja yang Encik Yi perlu bayar untuk tahun 2020 dengan mengambil kira kadar cukai pintu sebanyak 6%. Baik. Sekejap saya nak kena tengok terma dia. Terma bahasa Melayunya. Kan sesuka hati saya je. Okey. So kat sini dia kata, dia guna perkataan apa ni? Taksiran harta. Okey. So jadi soalan nombor A. Okey. Kena kira nilai tahunan dahulu. Nilai tahunan ni maksudnya rumah kamu tu berapa dia sewa ataupun nilai rumah tu selama setahun. So kat sini 1,600. Kamu kena darab dengan 12 dahulu. Okey. 1,600 darab 12, kita akan dapat 19,200. Okey. Barulah kita kira taksiran cukai, taksiran harta. Ini terma dalam bahasa Melayu Okey. Akan ambil kira, ditulis kat sini 6%. Dia tak tetap 6% ni. Dia ikut soalan, dia boleh ubah. Cuma cukai perkhidmatan je yang mesti 600. Okey, jadi ambil 6%, kita darabkan dengan nilai tahunan. So dapat 1,152. Jadi harga untuk Encik Yi bayar kadar cukai pintu dia adalah RM1,152 setahun. Bukan tiap-tiap bulan bayar, setahun. Okey, selesai So jadi untuk cukai pintu mesti kira nilai tahunan dahulu. Baru kita darabkan dengan kadar cukai itu. Okey. Nombor B. Berapakah jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Encik Yi sebelum 28 Februari 2020? Okey. Ini kita nak cakap, dalam cukai pintu, tapi dalam buku teks sebenarnya dia tak tekankan. Saya check dulu buku teks kamu. Dia tekankan ke tidak? Apa soalan ni dia tekankan? Takut saya bagi info yang salah. Jadi sebelum kita bagi info yang salah, kita kena check dahulu. Kira per bulan ke tu cikgu? Bukan. Dia bukan kira perpuluhan. Sekejap lagi saya tengok sekejap mana cukai pintu ni. Okey. Dalam buku teks dia guna perkataan setiap setengah tahun. Okey, tapi dalam soalan ni dia letak 28 Februari. Tapi sebenarnya dalam buku teks dia tak pernah ditulislah 28 Februari ni. Okey.
Cuma kamu kena ingat, dan cukai pintu dia boleh dibayar dalam dua fasa. Okay, setahun tu dia bahagikan kepada dua. Saya rasalah soalan ni kalau kita betulkan, dia sebenarnya nak tanya berapakah jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Encik E. Lepas tu dia akan sambung untuk setiap setengah tahun. Okay, itu je soalan yang ada dalam buku teks. Dia tak cakap 28 Februari. Jadi benda yang dia nak kat sini sebenarnya adalah kamu bahagi dua je. Tapi kenapa Februari saya pun tak faham. Sebelum Februari 2020. Okay, so 1152 bahagi 2 sahaja. Kamu akan dapat RM576. Okay, so ini saya tak pastilah sebab ini saya ambil daripada buku latihan. Buku teks kamu tidak ada, dia hanya menggunakan perkataan setengah tahun. Setengah tahun. Okay, so keep in mind lah, soalan cukai pintu dia boleh tanya untuk setengah tahun. Okay, kita teruskan dengan C. Hitung cukai tanah yang Encik E perlu bayar untuk tahun 2020 dengan kadar yang dikenakan sebanyak berapa tu? 0.035 sen bagi setiap kaki persegi. Kurang daripada 5 sen. Tapi tak bayar juga cukai tanah ni, tak tahu nak cakap apa. Okay. So sekarang diberi keluasan adalah 2,800 kaki persegi. Jadi senang je lah. Kita akan ambil, okay, kita guna perkataan apa? Cukai tanah je. So cukai tanah sama dengan berapa kaki persegi? 2,800. Kamu darab saja 0.035. So dapatlah dia kena bayar RM98 sahaja setahun cukai tanah dia. Jadi jumlah cukai tanah dan juga cukai pintu dia kena bayar adalah berapa tu? 1152 kita tambah 98, 1250 setahun saja. Okay? Alright. Now, siapa yang kena bayar ni? Dia mestilah dibayar oleh tuan rumah. Kalau kamu sewa rumah tersebut, bukan kamu yang bayar. Tuan rumah tu yang kena bayar, bukan kamu. Nanti bila kamu dah sewa rumah, tiba-tiba tuan rumah kata, kamu dah bayar cukai pintu. Amboi mengada. Kamu cakap, tu bukan saya punya. Rumah tu bukan kamu punya. Rumah tu adalah tuan rumah tu punya. So jadi tuan rumah tu kena bayar, bukannya kamu. Faham Saya takut ada yang kena tipu. Dan nanti bila dah masuk study ke, nak pergi sewa ke. Okay, kamu sebagai penyewa hanyalah bayar sewa rumah sahaja. Saya nak cakap lah. Cukai pintu, cukai tanah di bawah tanggungjawab tuan rumah tersebut. Kamu kalau beli rumah, kamulah yang kena bayar. Okay. So itu dia. Jadi 2, 3, 4 lebih kurang sama saja. Cuma soalan nombor 4 saya bagi sedikit benda yang kamu kena fikirkan lah. Di mana sewa bulanan bagi sebuah lot pejabat dianggarkan pada 2,100. Okay. So kat sini dia buat lot. Jadi dia tak ada cukai tanah. So cukai pintu tahunan yang dikenakan ialah RM1,386. Hitung kadar cukai pintu. Sekarang dia nak kadar. Berapa peratus? Sekarang dia nak berapa peratus? Macam mana kita nak tentukan berapa peratus? Bila kita ada sewa 2,100 dan juga cukai pintu yang dikenakan adalah 1,386. Ini je soalan nombor 4 je yang sedikit berbeza. Nak menguji kamu punya minda. 2 dan 3 lebih kurang sama sahaja dengan soalan nombor 1. Jadi kamu boleh cuba. Okey, jadi kita buat
summary. Ringkasan. Apa kita belajar hari ini? Okey, pertama adalah mengenai cukai jalan. Cukai jalan seperti kita kira cukai pendapatan, income tax. So dia mesti ada kadar asas, kita tambah dengan kadar progresif kat sini ditulis, kadar progresif. Okey, so ikut sisi kenderaan kita. Okey, itu sahaja untuk kira cukai jalan. Sekiranya dia minta berapa yang dia kena bayar secara keseluruhan, kamu kena bayar. Tapi cukai jalan tak ada keseluruhan, ada cukai jalan sahaja. Okey, kemudian kita belajar pasal cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai ada dua benda, barang atau perkhidmatan. So barangan dia akan bagi dalam soalan, perkhidmatan dia akan tetap pada kadar 6%. Okay. So cukai perkhidmatan kita just darabkan sahaja kadar yang ditetapkan dengan perkhidmatan atau pembarangan yang kita beli. Okay. Cuma soalan boleh minta adalah sama ada dia nak minta cukai tersebut ataupun dia nak minta jumlah yang kita kena bayar secara keseluruhan lah. Okay, seperti soalan nombor 2 ni. Baik. Kemudian kita belajar pasal cukai pintu dan cukai tanah. Baik, cukai pintu mesti melibatkan anggaran nilai tahunan, setahun. Sama ada sewa dia ke ataupun dia akan bagi dalam soalan terus berapa nilai tahunan untuk rumah tersebut. Kemudian cukai tanah mesti melibatkan luas tanah tersebut dalam kaki persegi. Okey. Dan kadar cukai pintu dia mesti ikut soalan. Dia tidak ada kadar yang tetap untuk cukai pintu. Okey, cukai tanah dia mesti kadarnya dalam bentuk ringgit Malaysia. Okey. So formula untuk dapat cukai pintu kita panggil dia cukai taksiran harta adalah mesti kadar darab dengan nilai tahunan. Jangan lupa ni dia nak nilai tahunan, bukan nilai bulanan. Okey. So itu sahajalah yang kita cover benda baru hari ini. 4 lagi jenis cukai selain daripada cukai pendapatan yang kita dah cover semalam. Okey. So sebelum apa-apa ada soalan? Kiraan 3. Izan tak ada. Okey, 3, 2, 1. Tak ada Okey, alhamdulillah. Okey, so itu sahajalah kelas kita pada hari ini.